على سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah menjadi lumrah dan tertib apa-apa sahaja yang kita inginkan, yang kita mahukan, Allah telah letakkan untuk kita dapatkan suatu perkara yang kita inginkan. Pasti dan pasti, mahu atau tidak mahu, kita kena lakukan pengorbanan. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, untuk kita dapatkan satu benda yang berharga, ataupun benda yang kita cinta, ataupun benda yang begitu kita suka, lebih-lebih lagi lah tuan-tuan yang mulia, pengorbanan yang besar perlu kita buat. Dalam kehidupan dunia ini tuan-tuan yang mulia, tidak ada perkara yang lebih berharga, tidak ada perkara yang lebih mahal melebihi mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapat keridhaan Allah, Allah telah datangkan kisah satu orang manusia, satu orang insan yang telah korbankan seluruh hidup dia untuk mendapat redha Allah, iaitu Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, baginda Ibrahim alaihissalam ialah satu orang nabi Allah yang telah buat pengorbanan untuk agama daripada sejak kecil dia tuan-tuan yang mulia hinggalah akhir kehidupan dia. Ibrahim alaihissalam telah korban untuk agama. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan Ibrahim alaihissalam ini, kata ulama, hingga menyebabkan Ibrahim alaihissalam telah dipanggil dengan satu gelaran yang begitu mulia, iaitu Al-Khalilullah, orang yang begitu kasih dengan Allah. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam satu orang Nabi Allah yang mana telah berkahwin dengan satu orang wanita yang bernama Siti Sarah. Tuan-tuan yang mulia, hasil daripada perkahwinan Siti Sarah, kata ulama, Ibrahim alaihissalam melihat kehidupan satu orang wanita yang begitu taat pada suami dia, taat kepada agama, hingga ke mana sahaja Ibrahim alaihissalam pergi, ke mana sahaja Ibrahim alaihissalam bergerak, bahkan apa sahaja yang Ibrahim alaihissalam suruh, maka Siti Sarah akan sedia untuk taat. Tuan-tuan yang mulia, Ibrahim alaihissalam satu orang Nabi yang telah sekian lama kahwin dengan Siti Sarah, namun tidak mendapat zuriat. Taatnya Siti Sarah, fahamnya Siti Sarah atas mansyah. Apa itu mansyah? Tuan-tuan yang mulia, mansyah ialah satu perkara, iaitu memahami kehendak. Itu mansyah. Dia berbeza dengan talab. Ulama bagi contoh, apa itu talab, apa itu mansyah. Maksudnya lebih kurang sama. Talab itu kehendak, mansyah itu dalam sikit memahami kehendak. Ulama datangkan contoh satu orang suami yang penat balik kerja. Isteri dia buka pintu, isteri dia kata, abang nampak macam penat, duduk dulu. Abang pun bagi tahu, yang buat kopi, baik, saya akan buat. Ini tolak, kehendak, order baru dapat. Tapi mansyah, kata ulama, satu orang suami yang penat balik kerja, isteri buka pintu, bang nampak macam penat, untuk abang yang penat, saya telah sediakan kopi. Subhanallah. Ini mansyah, tuan-tuan. Maka Siti Sarah alaihissalam ialah satu orang isteri yang begitu memahami mansyah suaminya. Maka melihat keadaan Ibrahim alaihissalam yang inginkan anak, dia faham suami dia inginkan anak. Maka Siti Sarah alaihissalam bagi tahu, wahai suamiku, kahwinilah Hajar alaihissalam. Memahami keinginan suaminya. Walaupun tuan-tuan yang mulia, ulama bagi tahu, seluruh dunia mengetahui bahawa tidak ada satu wanita pun ingin dimadukan, tetapi Sarah alaihissalam kerana memahami mansyah Ibrahim alaihissalam sanggup korbankan perasaan dia untuk sempurnakan keinginan suami dia tadi, iaitu untuk dapatkan anak. Tuan-tuan yang mulia, setelah Ibrahim alaihissalam
berkahwin dengan Hajar alaihissalam, maka tuan-tuan yang mulia, Allah SWT telah kurniakan Ibrahim alaihissalam seorang anak, iaitu Ismail alaihissalam. Satu ketika tuan-tuan, waktu kami di Madinah, ada seorang mufti datang, dan waktu tu ada satu orang belajar, dia dah 2 tahun kahwin tapi tak dapat anak. Maka mufti ni tanya, awak dapat anak dah? Belum lagi. Berapa lama awak kahwin? Dah 2 tahun. Masya Allah. Awak tak buat amalan para nabi yang Allah sebut dalam Quran ke? Kata, amalan para nabi itu apa? Maka mufti bagi tahu ada 3 amalan para nabi dalam Quran Allah sebut cara untuk dapatkan anak. Amalan pertama, amalan Nuh alaihissalam. Allah sebut dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Orang yang banyak istighfar, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia, Allah Ta'ala akan turunkan hujan untuk dia, dan Allah Ta'ala akan tambah harta dia, dan juga Allah Ta'ala akan tambah anak dia. Kata ulama', kalau kita jumpa satu orang, kita tanya, Haji anak berapa orang? 14. Cium tangan dia. Kenapa? Orang ni mesti banyak istighfar. Allah. Sebab dia banyak istighfar, Allah bagi anak banyak. Jadi mufti ni bagi tahu, awak istighfar 1000 kali setiap hari. Isteri 1000, awak 1000. Dan awak jangan anggap 1000 ni macam berat. Berat bila awak rasa kena duduk masjid, pegang tasbih, astagfirullah, astagfirullah, akan jadi berat. Awak kiraan. Katalah awak keluar rumah pukul 7, awak mula istighfar sambil bawa kereta. Kat kelas nanti awak istighfar, Syekh sambil mengajar tu, awak sambil dengar sambil istighfar. Pukul 8.30 habis dah 1000. Tak perlu kira, dia kata. Awak boleh anggarkan dengan masa je. Awak buat sampai 6 bulan, kata mufti tu. Masa tu saya di situ. Awak buat sampai 6 bulan. Kalau tak ada perubahan, baru awak masuk gear 2, iaitu cara Nabi yang nombor 2. Dan kebanyakan tuan-tuan, kawan-kawan kami yang lama kahwin tak dapat anak, guna cara yang pertama tadi, Masya Allah, bulan kedua, bulan ketiga dah lekat dah, Alhamdulillah. Cara yang kedua, tuan-tuan yang mulia, kata mufti tu, ialah cara Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam, Allah perintah puasa 3 hari 3 hari straight, dan tak bercakap dengan siapa-siapa. Cuma ulama' sebut kita umat Nabi Islam ni, kita punya syariat kena bercakap dengan orang. Maka boleh bercakap, tapi jangan cakap yang sia-sia. Kalau cakap sia-sia, minta maaf saya puasa. 3 hari. Kerana Allah puasa, mencontohi cara Nabi Zakaria alaihissalam. Dan ada juga kawan kami tuan-tuan yang buat cara ni, alhamdulillah dapat anak. Kata mufti, buat selama 6 bulan. Bulan pertama puasa 3 hari, isteri puasa 3 hari, kita puasa 3 hari. Tak lekat, puasa bulan kedua, bulan ketiga buat lagi, bulan keempat, sampai 6 bulan. Tak berjaya juga, masuk gear 3. Cuma gear 3 ni berat sikit. Gear 3 berat sikit. Masa tu kami pelajar ni makin berat, makin kita nak tahu. Mufti, apa yang berat tu? Berat pun kami sanggup buat. Untuk dapat anak kan, berat pun kami sanggup buat. Kata mufti, yang nombor 3 ni berat sikit, iaitu cara Ibrahim alaihissalam. Cara Ibrahim alaihissalam macam mana? Isteri pertama Sarah alaihissalam carikan satu wanita, Hajar alaihissalam, dan tanya suami dia, minta suami dia suruh kahwinkan dengan Hajar alaihissalam. Ulama beritahu hasil daripada keikhlasan isteri pertama tadi, maka Allah kurniakan Hajar alaihissalam anak, iaitu Ismail alaihissalam. Dan Sarah juga dapat anak lepas tu, disebabkan ikhlas dia tadi, iaitu Ishaq alaihissalam. Tuan-tuan yang mulia, setelah Hajar alaihissalam, tuan-tuan yang mulia, dapat anak Ismail alaihissalam, maka Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam bawa anak dan isteri tadi ke satu tempat, di satu lembah, di satu wadi yang Allah sebut wadi ghairi zi zar'in, lembah yang tidak ada asbab kehidupan. Tuan-tuan yang mulia, agama maju di sana, agama berkembang di sana. Di mana tuan-tuan? Tempat yang Allah sebut wadi ghairi zi zar'in, tempat yang tidak ada asbab kehidupan. Tempat yang tidak ada asbab kehidupan. Bahkan Ibrahim AS pernah menyebutkan, jangan kata orang ketika itu, burung pun tak ada. Ni tempat ni tuan-tuan, begitu gersam. Sebab itu kita faham dalam pembinaan tamadun, mana-mana tamadun nak bina peradaban mereka, mereka mencari tempat yang mempunyai asbab kehidupan. Ini sungai. Tamadun Mesopotamia mulakan peradaban daripada sungai Tigris dan Euphrates. Tamadun Cina mulakan peradaban daripada sungai Huanghua. Tamadun India mulakan peradaban daripada sungai Indus. Tamadun Mesir Purba ataupun Mesir kuno mulakan peradaban daripada sungai Nil. Tetapi Islam tidak.
Islam bangkit di tempat tadi tuan-tuan, yang Allah perintahkan Ibrahim AS bawa Hajar Ismail AS ke tempat itu yang Allah sendiri sebut wadi ghairi zi zar'in, tempat yang tidak ada asbab kehidupan. Safar tuan-tuan, perjalanan yang jauh sampai ke bumi Hijaz, di tapak Mekah pada hari ini tuan-tuan. Di situ Allah perintahkan pula Ibrahim AS tinggalkan isteri dan anaknya. Tuan-tuan yang mulia, ulama beritahu kalau nak faham korban, lihatlah kehidupan Ibrahim AS. Itulah bapa pengorbanan bagi umat ini. Bahkan Nabi sebut millati abina Ibrahim hanifa, jalan korban bagi umat ini ialah jalan korban Ibrahim AS. Allah begitu gembira dengan korban Ibrahim dan keluarganya sampai kiamat. Tuan-tuan yang mulia, kita ulang-ulang pengorbanan Ibrahim AS, pengorbanan Hajar AS, pengorbanan Ismail AS dalam ibadah hajinya, dalam sa'inya, dalam ketika melontarnya, dalam ketika di Muzdalifah dan seterusnya tuan-tuan, dalam ibadah korban. Kita ulang-ulang. Kenapa kena ulang tuan-tuan? Kerana Allah suka perbuatan Ibrahim, maka Allah perintah umat sampai kiamat ulang perbuatan ini, kerana aku begitu cinta dengan perbuatan ini. Tuan-tuan yang mulia, Ibrahim alaihissalam setelah Allah perintahkan, maka telah tinggalkan isteri dan anaknya. Saat nak tinggalkan tuan-tuan yang mulia, bukanlah Mekah seperti yang tuan-tuan tengok sekarang. Ada es krim, ada air tebu, ada kedai burger, ada menara jam, ada shopping kompleks, ada kedai gelang, ada kedai kurma. Tak ada apa. Ibrahim sebut burung pun tak ada. Nak begitu gersangnya tanah tu. Tuan-tuan, bila Ibrahim AS nak bergerak, ketika itu Hajar AS telah tanya, wahai suamiku, kemanakah kamu ingin tinggalkan kami? Ada pendapat kata, adakah kamu ingin tinggalkan kami di sini? Beberapa pertanyaan Ibrahim AS tak jawab walaupun satu, kata ulama. Setelah itu Hajar AS yang mana mewarisi sifat yang ada pada Sarah AS, iaitu memahami mansyah, keinginan, kehendak suami. Dia faham suami dia tidak akan buat apa-apa melainkan perintah Allah. Maka dia telah tanya, wahai suamiku, adakah ini perintah Allah? Tuan-tuan yang mulia, ulama sebut Ibrahim AS tak jawab pun ya. Ibrahim hanya angguk saja, menunjukkan ya. Tuan-tuan yang mulia, isteri yang begitu faham bahawa setiap apa yang Allah perintah pasti ada pertolongan Allah, maka Hajar AS beritahu, wahai suamiku, pergilah walaupun kamu tinggalkan kami di tempat yang gersang ini, kerana aku yakin di sebalik perintah Allah pasti ada bantuan Allah. Tuan-tuan yang mulia, di sebalik perintah Allah ajak kita salat, hayya 'alas salah, ada janji Allah, hayya 'alal falah, marilah datang kepada kejayaan. Tuan-tuan yang mulia, Ibrahim AS telah tinggalkan Hajar AS dan juga Nabi Ismail AS di tempat yang gersam. Berapa tahun tuan-tuan? Bukan 3 hari, bukan 40 hari, bukan 4 bulan, bukan setahun, bukan 3 tahun, bukan 4 tahun, bukan 5 tahun. Bahkan ulama telah menyatakan 3 pendapat. Pendapat ulama pertama mengatakan 9 tahun, pendapat ulama kedua katakan 11 tahun, pendapat ketiga mengatakan 13 tahun. Tuan-tuan yang berkata Allah Subhanahu wa taala, saya ingat satu orang Maulana datang ke Malaysia ketika Johor tahun 2006, namanya Hazrat Maulana Inamul Haq rahmatullahi alaih. Dia dah meninggal dah. Maulana Inamul Haq rahmatullahi alaih sebut, Ibrahim alaihissalam ketika mana berangkat tinggalkan isteri dan anaknya, dalam tempoh yang lama itu Ibrahim juga mempunyai sifat kemanusiaan yang dipanggil sifat basyariyah, sifat manusia. Tuan-tuan yang mulia, Ibrahim alaihissalam sekian lama tuan-tuan nak dapatkan anak, dah dapat anak, Allah perintahkan tinggal. Bukan saja tinggal, Allah perintahkan tinggal di tempat yang tidak ada asbab kehidupan. Apa berasal Ibrahim alaihissalam? Ibrahim juga manusia macam kita, kata ulama. Ada perasaan kemanusiaan. Maka Ibrahim alaihissalam ada keinginan untuk tengok apa yang berlaku kepada anak isteri dia. Sebab itu ulama kata, tuan-tuan kalau tengok orang pergi keluar dakwah 3 hari ke 40 hari ke, bahkan lebih lama lagi 4 bulan, ulama beritahu, tak heran kalau dalam hati dia ada teringat dekat anak dia. Tak heran kalau teringat dekat isteri dia. Kenapa tuan-tuan? Kerana ini sifat fitrah manusia.
yang akan teringat kepada kampung halaman dia. Bahkan ulama sebut baginda Nabi SAW saat tinggalkan Mekah, lebih kurang mafhum baginda sebut, kalau tak kerana agama, kalau tak kerana kaumku mengusir kerana agama, takkan ku tinggalkan kamu wahai Mekah. Ulama beritahu kerinduan kepada kampung halaman, kerinduan kepada keluarga, kerinduan kepada anak isteri. Ini fitrah manusia. Jadi tuan-tuan, kalau tengok orang keluar 4 bulan, mereka juga seperti kita, mereka juga ada rindu pada isteri. Tapi mereka sedang belajar untuk buat satu perkara yang kita faham, millati abina Ibrahim Hanifah, nak belajar contohi pengorbanan bapa, pengorbanan kita, iaitu Ibrahim AS. Tuan-tuan yang mulia, Ibrahim AS minta izin dengan Allah, kata Maulana Ilmu Haq rahmatullahi alaih, untuk pulang. Bahkan Syekh Safiur Rahman dalam kitabnya Rahiqul Maktum menyebutkan Ibrahim AS telah pulang sebanyak 4 kali. Dalam tempoh 13 tahun tu 4 kali dia balik, tuan-tuan. 4 kali je balik. Balik yang kali pertama, wahai Ibrahim, kamu boleh balik, tapi daripada jauh. Pergi dekat pun tak boleh, kena daripada jauh. Ibrahim AS, ulama begitu, telah tunggang unta sampai di puncak bukit Mekah. Daripada jauh nampak nampak isterinya sedang kendung anaknya. Daripada jauh, pergi dekat pun tak boleh. Dah tengok, Allah perintah, wahai Ibrahim, balik, sambung. Kali kedua Ibrahim minta, wahai Allah, izinkan aku pergi tengok anak aku. Allah beritahu, baik, pergi. Sampai depan rumah, tengok je, jangan sampai mereka nampak kamu, balik. Ibrahim pun naik unta dia, tuan-tuan. Sampai di celahan-celahan pokok, kata ulama, Ibrahim tengok keluarga dia, tengok anaknya. Dah dekat dah, tak jauh dah. Nampak, tuan-tuan, rumahnya, nampak anaknya semakin besar, nampak isterinya, tuan-tuan yang mulia, di depan kelopak mata Ibrahim AS. Allah perintah, wahai Ibrahim, dah, masa dah cukup, balik. Kali ketiga Ibrahim AS minta, yang Maulana Ilmu Haq sebut, tuan-tuan, wahai Allah, bagilah izin untuk saya pergi tengok keluarga saya. Ibrahim AS, tuan-tuan yang mulia, telah bergerak, dan Allah beritahu, wahai Ibrahim, boleh sampai depan pintu rumah, tapi tak boleh turun daripada unta. Sampai depan pintu rumah, tuan-tuan, tengok isterinya dan anaknya ketika itu semakin meningkat dewasa, kata ulama, walaupun ketika itu masih kecil lagi, tapi semakin meningkat dewasa. Ibrahim AS tengok dengan mata dia. Apa perasaan, tuan-tuan, melihat anak dan isteri depan mata, tuan-tuan yang mulia? Allah perintah, wahai Ibrahim, masa sudah cukup, balik. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini korban Nabi Ibrahim AS yang kisahnya disebut-sebut dalam Quran, yang kita baca kisah dia. Ini pengorbanan dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, baginda Ibrahim AS setelah 13 tahun, ada pendapat kata 9 tahun, ada pendapat kata 11 tahun. Saya lebih kuat berpegang pada pendapat 13 tahun. Kenapa? Kerana dalam kitab-kitab sirah banyak sebut waktu Ibrahim balik, anaknya dah 13 tahun umur. Jadi saya kuat berpegang pada pendapat 13 tahun. Tuan-tuan yang mulia, bila Ibrahim AS balik, ulama beritahu, Ismail AS umur 13 tahun waktu tu. 13 tahun. Ibrahim AS baru 2-3 hari tidur dengan anaknya. Ulama beritahu, setelah tinggalkan, itulah baru nak memanja-manja dengan anak dia yang sudah umur 13 tahun, dah meningkat dewasa. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, Allah datangkan mimpi. Mimpi apa, tuan-tuan? Sembelih anak. Tuan-tuan yang mulia, ulama bagi tahu dalam Quran Allah cerita perbandingan di antara tarbiyah ataupun kesan daripada isteri yang solehah. Ulama datangkan 2 kisah dalam Quran Allah sebut, isteri Nabi Nuh alaihi salam dan isteri Nabi Ibrahim alaihi salam. Ulama mengatakan bahawa kisah Nabi Nuh alaihi salam ini Allah ceritakan dalam Quran, wallahi demi Allah, bukan untuk mengaibkan Nabi Nuh AS, namun Allah nak bagi tahu kita sampai kiamat bahawa isteri dan anak ni merupakan ujian bagi kita. Itu kita perlu faham. Kalau kita nampak satu imam, dia dah usaha anak dia, usaha atas isteri dia, usaha sungguh-sungguh, tapi tak nak ikut, maka kita perlu faham bahawa satu ketika ada satu orang manusia lebih mulia daripada imam itu baginda Nuh AS yang telah usaha atas anak dia. Ulama beritahu, Nuh AS, tuan-tuan, dia ada beberapa orang anak, dan anak yang engkar itu namanya Kan'an. Dan Nuh AS bersama dengan Kan'an bukan 3 hari, bukan 40 hari, bukan 4 bulan, bukan setahun, bukan 13 tahun, tetapi selama 1000 tahun.
Selama 1000 tahun kata ulama, Nuh AS tak pernah berpisah jauh dengan Kan'an, sering bersama dengan Kan'an. Berbeza dengan Ibrahim AS, kecil-kecil dah kena tinggal 13 tahun. Balik-balik Allah perintah untuk sembelih anak dia. Namun tuan-tuan yang mulia, perbezaan daripada dua ini ulama beritahu, Allah nak ceritakan tentang kesan daripada isteri salihah, yang mana kesan daripada isteri yang salihah akan merubah dunia kata ulama. Tuan-tuan yang mulia, bila mana Nuh alaihi salam, tuan-tuan yang mulia, Nuh alaihi salam setelah 1000 tahun bersama anaknya. Nuh alaihi salam ni umur dia 1300 tahun kata Ibnu Katsir. Waktu banjir besar berlaku tuan-tuan, Nuh AS nampak depan mata dia tuan-tuan, anak dia sedang panjat bukit. Dan Nuh beritahu, wahai anakku, marilah naik bahteraku. Anak dia beritahu, pada hari ini aku takkan ikut kamu wahai ayah, aku akan ikut ibu aku akan panjat bukit yang lagi tinggi dan aku akan selamat. Nuh beritahu, wahai anak, hari ini tidak ada siapa pun akan selamat melainkan mereka yang diselamatkan oleh Allah. Tuan-tuan, di depan mata Nuh AS Allah binasakan Kan'an di depan mata dia. Bahkan Allah sebut, pada hari ini dia bukan keluarga kamu lagi. Tuan-tuan yang mulia, ulama beritahu, anak yang dia duduk bersama tak berpisah. Kan ada orang cakap, ni kalau saya tinggal anak saya 3 hari, siapa nak didik anak saya? Contoh, kalau saya tinggal anak saya 40 hari, siapa nak didik anak saya? Nuh AS, tuan-tuan yang mulia, bersama dengan anak dia bukan 3 hari, bukan 40 hari, bukan macam kita anak umur 20 tahun sekarang, bukan. Nuh AS bersama dengan anak dia dan tak berenggang. Anak dia, ulama beritahu, selama 1000 tahun. Dan anak dia mati depan dia langkah engkar perintah Allah. Kenapa tuan-tuan? Ulama beritahu, Allah nak ajar kita yang bentuk satu anak bukan kita, Allah. Kita tuan-tuan yang mulia cuma usaha ikhtiar hantar pergi sekolah, kita ikhtiar hantar belajar tahfiz, kita ikhtiar hantar belajar Quran, hantar belajar agama. Tapi yang bentuk anak kita ialah Allah. Maka buat hubungan dengan Allah. Sebab itu satu orang ayah kena bangun malam doa, ya Allah, siang hari aku hantar anak aku pergi sekolah, tapi aku tak boleh didik anak aku. Yang didik anak aku ialah Engkau. Engkau yang pegang hati dia. Di saat aku tidur, Engkau yang jaga dia. Kau jagalah dia, ya Allah. Minta dengan Allah. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, Nuh AS lihat depan mata tuan-tuan. Ulama beritahu, berbeza dengan Ibrahim AS, tinggal anak dia 13 tahun ulama kata. Balik-balik tuan-tuan, 3 malam tidur, mimpi Allah perintah sembelih Ibrahim AS tuan-tuan. Ulama kata juga seperti kita manusia, ada sifat basyariat kemanusiaan. Ibrahim AS nak cakap dengan anak ni pun fikir ayat yang paling hikmah, nak cakap dengan anak dia yang Allah perintahkan ayah untuk sembelih kamu. Tuan-tuan yang mulia, ulama beritahu kesan didikan isteri yang solehah tadi. Kalau Nuh AS ulama beritahu 1000 tahun bersama dengan anak dia, tetapi isteri tak solehah, isteri mempengaruhi minda anak. Kadang-kadang kan kita pergi keluar dakwah, Masya Allah, tapi isteri kita tak bawa dalam dakwah. Isteri pun kita, ayah kamu ni macam ni, bagus buat dakwah, tapi ayah kamu ni macam ni. Maka dia fikir kat kepala dia, ayah saya ni macam ni. Kalau dia buat tak baik sikit je, mak dia akan beritahu, buatlah tak baik, nanti ayah balik siap kau. Maka dia fikir orang yang paling jahat dalam dunia ialah ayah. Sebab setiap kali dia balik, aku siap. Kalau dia balik je, aku siap. Ini yang paling tak baik sekali dalam keluarga dia, ayah. Ya tuan-tuan, kesan didikan isteri yang salihah mempengaruhi kata ulama. Siti Hajar AS didik Ismail AS tanpa bersamanya suami. Tanpa bersamanya suami, ulama beritahu, dia didik Ismail AS, tarbiyah wanita salihah. Allah Ta'ala tunjuk depan kita tuan-tuan. Ibrahim AS baru 3 malam tidur, nak tanya anak dia macam mana ni, nak cerita, Allah perintah untuk sembelih. Maka bila setelah cerita, Ismail AS dengan tenang beritahu, wahai ayah, kalau itu perintah Allah, sembelihlah aku, engkau akan dapati aku di kalangan orang sabar. Tuan-tuan yang mulia, Ismail kata sembelihlah aku. Kalau kita, ayah kita cakap macam tu, kita kata dah lah tinggal aku 13 tahun, balik-balik nak sembelih aku tengok muka kau pun aku tak kenal lagi. Contoh,
Tapi sekarang tuan mulia bukan berlaku pada kita, berlaku pada seorang insan yang mulia, Ismail alaihi salam. Ismail bagi tahu, wahai ayah, kalau ini perintah Allah, sembelihlah aku, engkau akan dapati aku di kalangan orang yang sabar. Tuan-tuan, besok juga kata ulama, Ibrahim alaihissalam satu orang manusia yang takkan tangguh-tangguhkan perintah Allah. Bahkan Ibrahim alaihissalam ialah satu orang manusia bukan saja buat perintah Allah, bahkan fa'atammahun kata Allah, akan sempurnakan perintah Allah. Bukan buat saja, tapi akan sempurnakan perintah Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam bawa Ismail keluar daripada rumah dia. Bila keluar daripada rumah, maka iblis laknatullah alaih telah datang. Iblis laknatullah telah datang kepada Hajar alaihissalam. Wahai Hajar, cuba kau tengok suami kamu tu, dah lah tinggalkan kamu 13 tahun. Bisikan yang sama juga datang. Tengok suami kamu tu, pergi 3 hari keluar dakwah, padahal 27 hari ada kat rumah. 3 hari tinggal kamu keluar dakwah. Rasanya 3 tahun suami tak ada. Lama tu 3 hari. 3 hari ni kalau dia ada dengan kamu, boleh pergi shopping. Bini kata, betul juga ni iblis cakap. Jangan bagilah suami aku ikut Maulana Hemi keluar 3 hari dah. Ni tuan-tuan, bahaya. Hajar alaihissalam dia dengar saja tuan-tuan, Hajar alaihissalam ambil batu dan telah baling iblis dan bagi tahu, wahai iblis, untuk perintah Allah apa saja aku sanggup. Tuan-tuan, iblis tak pernah puas sebab kerja dia 24 jam untuk bawa manusia kepada syirik, bawa manusia kepada mungkar. Sebab tu ulama kata iblis ni buat kerja 24 jam. Sebab itu kita mau niat buat kerja 24 jam. Orang yang niat untuk buat kerja dakwah, tuan-tuan yakinlah, kadang-kadang dalam mimpi tuan-tuan jumpa orang dalam mimpi pun dakwah. Ni orang buat dakwah. Dalam mimpi pun akan mimpi dakwah juga. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, iblis telah pergi kepada Ismail. Wahai Ismail, cuba kau tengok muka ayah kau. Muka ayah kau pun baru 3 hari kau tengok. Macam ni ke ayah? Balik-balik nak sembelih kau. Ismail AS tuan-tuan tak tunggu, ambil batu telah baling kepada iblis. Wahai iblis, untuk agama Allah apa saja aku sanggup. Kemudian iblis pergi kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, cuba kau tengok muka anak kau. Bertahun-tahun kau kahwin anak, dah dapat anak, Allah perintah tinggal, dah tinggal dah, balik kau diperintahkan untuk sembelih pula. Patut ke kau? Tuan-tuan, kita kadang nak keluar 40 hari dah ready dah. Balik rumah, bini kata, bang sebelum pergi tengok muka anak dulu. Kita tengok muka anak, Allah tak sampai hati pula. Buat mesap, saya tangguh bulan depan kot 40 hari. Ni tuan-tuan. Iblis suruh tengok. Tengok. Tak sampai hati lah. Ibrahim AS tak. Ibrahim AS telah ambil batu, tuan-tuan yang mulia, telah baling batu kepada iblis. Wahai iblis, untuk Allah apa saja aku sanggup buat. Ulama begitu, Allah begitu gembira tuan-tuan yang mulia, hingga sampai kiamat orang pergi haji kena melontar di 3 jamrah. Jamratul Aqabah, Jamratul Ula, Jamratul Wusta. Kerana 3 insan yang mulia ini telah baling iblis. Kerana dicuba untuk rosakkan iman, dicuba untuk rosakkan satu untuk taat perintah Allah. Baling. Semua orang pergi Mekah kan kena baling batu tuan-tuan mulia. Cuma ada beberapa orang kadang-kadang baling selipar. Geram sangat dia kata, dia baling kat iblis. Terkejut saya tengok, baling selipar, geram kata. Baling batu. Sebab ini perbuatan Ibrahim AS, Ismail AS, Hajar AS. Tuan-tuan, sampai mereka ke satu tempat, nama dia Jabal Qurban. Jabal Qurban ni terletak di antara Muzdalifah dan Mina. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan pergi tahu mutawif, ustaz, nanti sampai dekat Jabal Qurban, tunjuk saya nak tengok Jabal Qurban tu macam mana. Jabal Qurban dia ada kubah tuan, dia ada kubah kat situ. Di situlah tuan-tuan yang mulia, Ismail AS hendak dibaringkan untuk disembelih. Ada 2 tempat biasa yang orang jarang tanya. Pertama, tempat burung ababil dibaling, dipanggil Wadi Muhassar, ada di tempat tak jauh daripada situ juga. Lagi satu yang ni Jabal Qurban. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan tanya, mutawif dekat sana. Baik, jadi Ismail AS hendak dibaringkan. Tuan-tuan, Ismail AS anak yang taat, Ibrahim AS ayah yang taat, Hajar AS ibu yang taat, Ismail AS 13 tahun tak bersama ayah, tapi yang didik dia ibu yang taat. Walaupun ayah tak ada kat rumah, ibu yang taat yang bentuk dia. Apa dia beritahu pada ayah dia? Wahai ayah,
kalau nak sembelih saya, kamu kena buat 3 perkara dulu. Dia ajar ayah dia cara nak sembelih dia, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang, dia ajar ayah dia cara nak sembelih dia. Wahai ayah, pertama kamu kena asah pisau tajam-tajam. Kerana kalau pisau tak tajam, nanti kamu, bila kamu sembelih aku akan menjerit kesakitan dan kamu tak akan dapat sempurnakan perintah Allah. Dia ajar ayah dia, tuan-tuan. Sebab itu kita waktu korban kena asah pisau tajam-tajam. Yang kedua, wahai ayah, kamu kena tanggalkan baju aku, kerana aku khawatir bila kamu sembelih aku, darah akan terpercik pada baju, dan ibu terjumpa baju ni, maka ibu akan sedih. Tuan-tuan bayang, dia ajar ayah dia suruh buka baju. Yang ketiga, wahai ayah, bila nak sembelih aku, jangan terlentangkan aku, terlungkupkan aku, kerana aku khawatir kalau kamu terlentangkan aku, kamu tengok wajahku, kamu takkan dapat sempurnakan perintah Allah ini. Demi untuk sempurnakan perintah Allah, wahai ayah, buatlah 3 perkara ni. Tuan-tuan, Ibrahim AS asah pisau tajam-tajam. Ibrahim AS tanggalkan baju Ismail. Tuan-tuan, untuk apa? Untuk disembelih. Kenapa kena sembelih? Perintah Allah. Allah Ta'ala nak bagi tahu pada umat sampai kiamat, macam ni punya pengorbanan Ibrahim telah buat untuk agama, untuk sukakan Allah, untuk dapat redha Allah. Macam ni punya korban untuk agama. Tuan-tuan yang mulia, setelah itu Ibrahim alaihissalam telah terlungkupkan Ismail alaihissalam. Telah terlungkupkan Ismail alaihissalam. Bila terlungkupkan saja, tuan-tuan, maka Ibrahim alaihissalam ambil pisau yang nak disembelihkan tadi, parang nak disembelihkan tadi, ambil nak disembelihkan. Nak disembelih, tuan-tuan, perasaan kemanusiaan ada dalam diri, yang mana perasaan itu ada pada diri saya dan tuan-tuan. Ada pada diri saya dan tuan-tuan. Melihat anak, sekian lama kahwin tak dapat anak, dapat anak, Allah perintahkan tinggal. Kerana Allah, nak sukakan Allah, balik Allah perintah sembelih. Namun sifat kemanusiaan, tuan-tuan, ada dalam diri Ibrahim AS. Ibrahim nak sembelih, ada sifat kemanusiaan. Maka Ibrahim, kata ulama, telah menjerit, nak bagi tahu bahawa perintah Allah lebih besar daripada segala-galanya. Apa Ibrahim bagi tahu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak bagi tahu apa? Allah yang maha besar. Perintah Allah lah yang maha besar. Allah lah segala-galanya. Untuk Allah, anak aku kalau Allah perintah korban, aku sanggup korbankan. 3 kali Ibrahim AS telah jerit, kata ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail sedang diterlungkupkan, pisau dah dekat dengan leher. Ismail membenarkan, mentasdikkan apa yang ayah dia kata. Ismail telah jawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Allahu Akbar, dialah Allah yang maha besar. Benar wahai ayah, tiada Tuhan layak disembah melainkan Allah. Benar wahai ayah, dialah Allah yang maha besar. Benar wahai ayah, perintah dialah segala-galanya, walaupun aku terpaksa dikorbankan. Tuan-tuan, malaikat Jibril alaihissalam tak ada perasaan. Namun pada hari itu Jibril alaihissalam sebab, tuan-tuan, tengok keadaan 2 insan untuk tunaikan perintah Allah. Mereka sanggup berkorban begitu rupa, semata-mata untuk sukakan Allah. Hari itu berapa banyak untuk sempurnakan keinginan kita, kita telah pijak perintah Allah, kita telah tinggal sunnah Nabi, semata-mata untuk sempurnakan keinginan kita, tuan-tuan. Kita sanggup main-mainkan perintah Allah, kita sanggup lambat-lambatkan solat kerana 2-3 ringgit yang kita akan tinggalkan bila kita mati. Tuan-tuan, Jibril tengok, Jibril sebab, Jibril bagi tahu, Allahu Akbar walillahil hamd. Engkaulah Allah yang maha besar, segala puji bagi Engkau wahai Allah. Ada manusia dalam dunia yang sanggup korban begini rupa. Teringat dulu kisah di saat malaikat bertanya pada Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai Allah, Engkau nak cipta manusia, nak hantar kamu ke bumi, sedangkan dia suka tumpahkan darah, dia suka langgar perintah Kau. Pada hari itu Ibrahim AS telah korban, dan Jibril faham kenapa Allah Ta'ala cipta manusia. Baru Jibril nampak betapa dahsyatnya korban satu orang manusia. Tuan-tuan yang mulia, Allah suka perkataan ini. Sampai kiamat, setiap kali raya kita kena baca takbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari Raya Aidilfitri baca sekejap je, lepas maghrib sampai sebelum solat raya habis dah. Kenapa dia ada baca lama? Dalam kitab Muhammadul Mursali sebut 9 hari Arafah dah kena baca. 9 hari kita puasa sunat Arafah, bagi yang tak pergi haji puasa sunat. 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari kena baca. Kenapa? Kerana intipati takbir ini adalah intipati kisah korban Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala begitu gembira tuan-tuan dengan korban Ibrahim alaihissalam. Bila Ibrahim pejam mata, kata ulama, letak pisau kat leher Ismail salam, Ibrahim sembelih saja tuan-tuan yang mulia. Rupanya Allah telah tukar dengan kibas. Ulama beritahu kibas tu datang daripada mana? Kibas itu datang daripada peristiwa korban juga. Nak bagi tahu pada kita bahawa setiap apa yang kita inginkan dalam dunia ini, yang kita hajati, maka kita perlu kepada pengorbanan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kibas tu datang daripada kisah pengorbanan anak Nabi Adam alaihissalam. Satu ketika tuan-tuan, Allah telah perintahkan anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, untuk buat korban. Qabil dan Habil untuk buat korban. Maka mereka persembahkan korban mereka tuan-tuan. Seorang datang persembahkan buah-buahan yang busuk, sayur-sayur yang busuk, untuk korban untuk Allah. Yang kedua telah korbankan seekor kibas yang gemuk. Di antara kibas-kibas yang dia ada, kibas ni paling gemuk. Dia korbankan untuk Allah. Sebab itu ulama beritahu, nak korban untuk agama ni ialah perkara yang kita sayang. Allah sebut dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak dikira sebagai korban selagi kamu tak korban benda yang kamu sayang. Apa yang kita sayang dalam diri kita tuan-tuan? Kita sayang masa kita, korban masa untuk agama. Apa yang kita sayang? Sayang harta, belajar-belajar, korban untuk agama. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kibas itu diterima Allah dan disambar, kata ulama. Kaedah dulu, kata ulama, kalau korban itu diterima, maka disambar binatang tu. Dan Allah telah turunkan, kata ulama, ketika peristiwa korban Ismail alaihissalam digantikan kibas tadi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan yang mulia, setelah selesai pengorbanannya, maka Allah telah perintahkan Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk bina Kaabah. Untuk bina Kaabah. Allah perintahkan Ibrahim untuk bina Kaabah bersama Ismail alaihissalam. Ulama kata bukan bina, tetapi bina semula. Sebab dulu zaman Nabi Adam dah ada dah. Bina semula, dalam kitab Ma'alim Mekah sebut. Bina semula. Ibrahim alaihissalam telah bina Kaabah, kata ulama. Setelah selesai bina Kaabah bersama Ismail alaihissalam, Ibrahim alaihissalam telah solat sunat di setiap penjuru Kaabah 1000 rakaat sembahyang sunat. 1000 rakaat. Berapa ramai tuan-tuan yang mulia hari ini orang yang siap bina rumah sembahyang sunatlah rumah dia. Setelah selesai rumah dia. Ibrahim AS selesai bina Kaabah, setiap penjuru Kaabah sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunat, 4000 4 penjuru. Tuan-tuan yang mulia, Ibrahim AS setelah selesai bina Kaabah, Allah perintah Ibrahim AS untuk apa tuan-tuan? Untuk Ibrahim AS seru orang untuk datang kepada ibadah haji. Datang kepada ibadah haji. Maka tuan-tuan yang mulia, Ibrahim AS telah bertanya pada Allah, wahai Allah, kepada siapa aku nak seru? Kerana ketika itu, kata ulama, orang tak ada. Yang ada beberapa daripada kabilah Jurhum baru nak pindah duduk. Allah beritahu, wahai Ibrahim, kerja kamu seru, kerja aku sampaikan. Sebab itu tuan-tuan, kita buat usaha dakwah, kerja kita ajak. Yang bagi hidayah adalah Allah. Kerja dakwah akan jadi masalah bila kita rasa kita bagi hidayah. Dia tu banyak kali aku jumpa, tapi tak datang juga. Payah jumpalah dia, biar masuk neraka. Ini jadi masalah bila kita rasa kita bagi hidayah. Bahkan kata ulama, kita pergi rumah ke rumah, walaupun rumah tu kita dah pergi 1000 kali, kata ulama, walaupun dia tak buka pintu, yakinlah tuan-tuan, kata ulama, pintu akan jadi saksi ke akhirat kita pernah ketuk pintu tu. Tuan-tuan yang mulia, Ibrahim AS telah seru orang untuk datang kepada ibadah haji. Dan ulama bagi tahu tuan-tuan yang mulia, bila Ibrahim AS seru untuk orang datang,
kepada ibadah haji tuan-tuan, maka seruan itu Allah telah sampaikan hingga ke alam arwah. Alam arwah ni di mana tuan-tuan? Alam yang pertama. Kita hidup 5 alam: alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Alam arwah ialah alam pertama. Maka disampaikan seruan itu. Ulama sebut siapa yang dengar surah Ibrahim disebut labbaik sekali, maka Allah sampaikan dia sekali. Siapa yang sebut labbaik, labbaik 2 kali, maka Allah akan sampaikan dia 2 kali. Ini disebut dalam kitab Ma'alim Mekah. Tuan-tuan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai korban Ibrahim AS, daripada kecil sampailah bini 1, bini 2, dapat anak, sampai sempurna bina Kaabah, barulah Allah beritahu, wahai Ibrahim, kamu telah sempurnakan perintah aku. Bukan buat, tetapi sempurnakan. Sempurna. Beza buat dan sempurna tuan-tuan. Ada orang boleh buat tapi tak sempurna. Buat sampai habis maksudnya. Ini buat sampai sempurna, sampai betul-betul seperti yang Allah kehendaki. Maka Allah beritahu, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, maka aku akan jadikan kamu pimpinan bagi seluruh manusia. Ibrahim alaihissalam ialah satu orang insan, satu orang nabi, satu orang rasul yang setiap kali berdoa tidak akan lupa kepada keluarga dan keturunan dia tuan-tuan. Sebab itu kita buat dakwah, kita kena ikut ni Ibrahim alaihissalam. Kalau doa, jangan lupa doa untuk keluarga dan seluruh keturunan kita. Sebab tu ulama kita biasa doa kan, ya Allah jadikan anak kami anak yang soleh-solehah, alim-alimah, hafiz-hafizah, da'i-da'iyah yang sedia untuk bangunkan agama seluruh alam seperti sahabat-sahabiah. Ini kita doa untuk keturunan kita. Ibrahim beritahu, qala wa min zurriyati, jangan aku saja ya Allah engkau jadikan pimpinan manusia, tapi jadikanlah seluruh keturunan aku ni pimpinan bagi seluruh manusia. Maka kata ulama, Allah telah muliakan Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan yang mulia. Daripada keluarga Ibrahim alaihissalam, jalur Nabi Ismail telah lahir bangsa-bangsa Arab. Daripada Nabi Yaqub, Nabi Isa alaihissalam, daripada Siti Sarah lahir Nabi Isa. Daripada Nabi Isa telah lahirnya Bani Israel, kata ulama. Daripada Nabi Isa telah lahir 2 orang anak, iaitu Al-Aish dan juga Nabi Yaqub alaihissalam. Daripada Yaqub telah lahir Bani Israel. Daripada Al-Aish telah lahirnya bangsa Rom, kata ulama, orang putih. Sebab itu Al-Aish dipanggil dengan nama Abu Rom, bapa bagi orang putih. Maka kata ulama, Nabi Ibrahim ini dipanggil Abul Anbiya, bapa bagi segala nabi, kerana ratusan ribu ataupun puluhan ribu nabi-nabi Bani Israel lahir daripada jalur Yaqub alaihissalam. Dan tuan-tuan yang mulia, daripada jalur Ismail alaihissalam yang korban begitu dahsyat tadi, ulama beritahu tidak lahir nabi-nabi, tetapi daripada jalur Ismail alaihissalam Allah telah lahirkan satu insan yang mulia, iaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi SAW. Tuan-tuan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, nak fahamkan kita bahawa betapa besarnya pengorbanan. Daripada pengorbanan itu, tuan-tuan yang mulia, Allah telah pelihara keturunan satu orang insan. Daripada pengorbanan itu, Allah lahirkan manusia-manusia yang hebat. Daripada pengorbanan orang dulu-dulu, tuan-tuan, hari ini kita kenal dakwah. Orang dulu-dulu kena maki, kena halau, kena buang beg, pergi sana. Orang tabligh tak ada ilmu, pergi sana. Orang dakwah, ini tinggal anak bini. Hari ini kita kenal dakwah, tuan-tuan. Yang dulu kita pun tak suka dakwah, hari ini Allah pilih kita berada di tempat yang mana sama-sama kita keluar dakwah. Tuan-tuan yang mulia, ini hasil daripada air mata orang dulu-dulu. Ini hasil daripada orang dulu punya kerja dakwah. Baru ni kita pergi ke Setun, pergi ke Thailand, Setun. Kita jumpa Haji Rahman Patalong. Dia kata awal-awal kami buat usaha dakwah di Setun, kami pergi Gash 5 orang. Lepas balik Gash, besok satu orang kawan saya ketuk pintu rumah dia, buka, tergantung dah. Kena bunuh, tuan-tuan, tergantung. Besok buat Gash lagi, sampai ke Atur Radang Getah. Orang yang tengah toreh getah tu keluarkan senapang, tembak kawan saya depan-depan mata, mati. Macam ni punya korban, tuan-tuan. Orang nak hidupkan dakwah. Hari ni kita, tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, lepas asar ada makan, lepas isyak ada makan, tengah malam nanti ada makan lagi, nanti esok sarapan ada makan lagi, waktu taklim ada makan lagi, lepas zuhur ada makan lagi. Tak ada pun orang tembak pakai senapang, tembak makanan je, tuan-tuan. Subhanallah. Macam ni punya keadaan pun orang tak nak keluar dakwah. Ada orang tanya, pergi keluar dakwah makan apa? Masya Allah, tak tahu nak makan bila, tuan-tuan. Banyak sangat makanan tu. Tuan-tuan yang mulia, atas perkara yang besar itu, tuan-tuan yang mulia, untuk sambung korban Ibrahim AS, dalam kita memahami millah
jalan perjuangan kita, jalan pengorbanan kita, iaitu korban Nabi Ibrahim AS. Maka tuan bila kita semua niat insya-Allah untuk bangun bagi nama tuan bila, untuk sampaikan agama seluruh alam, hujung-hujung dunia, bawa manusia pada Allah seperti telah dibawa oleh sahabat Nabi SAW. Atas perkara itu semua sedia insya-Allah. Sebelum insya-Allah tuan-tuan, yang saya nak cash dulu, siapa yang cash esok insya-Allah. Berani? Ada. Okey, tak apa, hantar insya-Allah 4 bulan. Okey, Habibi tunggu insya-Allah 4 bulan. Insya-Allah. 4 bulan insya-Allah. Ridwan 4 bulan. Amin ya Allah. Aman. Tuan-tuan bagi azam insya-Allah. Amin kan insya-Allah. Ali Mudin. Awal. Awal Amin ya Allah. Lagi. Abdullah 4 bulan. Masya-Allah. Lagi tuan-tuan. Amin ya Allah. Nuri. Okey. Amin ya Allah. 40 hari insya-Allah. Nuri. Amin ya Allah. Nak Anas bila? Berapa? Insya-Allah tuan boleh bagi nama insya-Allah. Nak Nasrul. Amin ya Allah. Ridwan Allah kabul. Samsul. Syakir. Okey, Abang Zaid 2 orang. Amin. Husaini 4 bulan dan tahun. Masya-Allah. Amin ya Allah. 1.9 Finland. Amin ya Allah. 4 bulan you. 4 bulan Finland Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dah jadi. Popular ya. Ustaz Wadi 4 bulan Surinam. Amin ya Allah. Adi 40. Pro Khalid 4 bulan Argentina. Jumpa Messi taskin cash insya-Allah. Faizal 4 hari. 4 bulan USA. Amin ya Allah. Abang Ijam USA ya PNJ. Insya-Allah. Masya-Allah. Insya-Allah Bayam USA. Amin Allah kabul. Nasi goreng USA. Masya-Allah. Arif. Amin ya Allah. 4 bulan Ustaz Najib 4 bulan jalan kaki. Amin ya Allah. Tunai Amin ya Allah. Ustaz Najib, masya-Allah 4 bulan dari jauh. Dr. Fatih tunai 4 hari. Mesir. Subhanallah. 40 hari Mesir tuan-tuan. Dr. Fatih macam umur anak setahun setengah. Dari jauh masya-Allah. Betul Sajimah masya-Allah. Insya-Allah. Lagi tuan. Tutup dengan doa. Tutup dengan doa. Lagi oh ayanda masya-Allah. Ayanda kita amin ya Allah. Amin ya Allah. Aslam. Ashraf. 4 bulan Lagi tuan-tuan. Tonton jangan bangun dulu kita ada doa insya-Allah. Tempat nama. Kita tutup dengan doa insya-Allah. Allah terima insya-Allah. Ayahanda Ayanda negara jauh. Rusia. Amin sekali. Rusia 4 bulan. Rusia 4 bulan. Rusia 1 Jumaat. Amin ya Allah. Insya-Allah. Amin ya Allah. Ada dah lagi ni. Okey insya-Allah bagi nama. 4 bulan. 4 bulan kan? Amin ya Allah. Azrul. 40 hari tak lama tuan-tuan. 40 kali sarapan pagi je. Sekejap je masya-Allah. 40 kali sarapan pagi. Sekejap je. Lagi tuan-tuan. Ada lagi? Romeo. Masya-Allah. 4 hari Bang Allah. Lagi insya-Allah. Abang Man. Berapa bulan? 4 bulan lagi. Amin ya Allah. InsyaAllah tuan-tuan, sediakan akan sponsor. InsyaAllah. Berapa hari? Abu Zar. Abu Zar. Masya Allah, Abu Zar. Amin ya Allah. Lagi tuan-tuan. Faizal, 4 bulan. Datuk Faizal. Amin ya Allah. 40 hari. Datuk Faizal. InsyaAllah. Jarak jauh lalu. Mana tuan? Pergi Kutub Utara. Ada lagi? InsyaAllah. Okey. Okey, sebelum Tak ada. Ustaz, okey, kita nak tanya yang betul-betul cash punya untuk keluar minggu ni. 40 hari bagi nama akan sertai jemaah kami. Kami ada berada di Kajang sekarang ni. Sekarang hari ke-25. Untuk jemaah istimewa. Dan juga kita ada Juh Halakah. Esok hari ni last. Esok mula pukul 9 pagi. Juh Halakah. Jadi kita akan bawa pergi jumpa amla sana dan surah sana insya-Allah. Jadi siapa sedia yang cash 40 hari lepas doa. atau 4 bulan insya-Allah. Lepas doa boleh jumpa saya insya-Allah. Dekat Boleh, luar sana. Okey, baik. Insya-Allah. Semua sedia 3 hari setiap bulan insya-Allah. Insya-Allah. Semoga Allah terima amin. InsyaAllah tuan tiap-tiap bulan 3 hari. Sebulan ada 30 hari. 3 hari kita keluar jalan Allah. 27 hari tuan-tuan bersama keluarga dan tempatan tuan-tuan insya-Allah Dan tuan-tuan bulan 11 nanti kita ada satu istimak dakwah 3 hingga 6 November.
3 hingga 6 November di Maib Serdang, dekat ya tuan-tuan. Biasa kita pergi ada program Maha kan. Ini kita pergi program dakwah. Target dia lebih kurang 200-300 ribu orang akan datang insya-Allah. Target dia lah, target dia. Jadi yang akan menjayakan tu tuan-tuan lah. Tuan-tuan tashkil, pemandu lori, pemandu taksi, tuan-tuan naik Grab car pun tashkil. Bang, 3 hingga 6 November ada satu function. Ada satu event. Ada satu gig. Gempak punya. Ini show heboh pun kalah. Jadi abang kena datang 3 hingga 6 November. Abang ada kalender, abang pangkah sekarang. 3-6 November abang kosongkan. Datang ke Maib Serdang. Ini memang dahsyat. Kalau main kat panggung, meletup bang. Bawa office. Jadi kita tashkil ni. Boleh tuan-tuan Okey, dan kita azam 3 hari tiap bulan insya-Allah. Baik, kita tutup dengan doa insya-Allah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzatal quwwatil matin wa ya rahimal masakin. Ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Dosa kecil, dosa besar kami ya Allah. Dosa kami lakukan di depan atau di belakang manusia ya Allah. Ya Allah, Engkau lebih tahu tentang diri kami ya Allah. Engkau lebih tahu tentang dosa-dosa kami buat ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Malunya kami pada Engkau ya Allah. Kami tak ingat Engkau sebagaimana sepatutnya Engkau diingati ya Allah. Kami tak selawat pada Nabi Engkau sebagaimana sepatutnya Nabi selawati ya Allah. Maafkanlah kami, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, dalam kehidupan kami ada dosa yang kami rasa bukan dosa di sisi kami, tapi rupa-rupanya dosa di sisi Engkau ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kedua bapa kami ya Allah. Kasihilah mereka sebagaimana mereka kasih pada kami waktu kami kecil ya Allah. Ada di antara kami ibu bapa telah pergi mendahului kami, sedangkan kami belum sempat balas jasa mereka secara sempurna ya Allah. Rahmatilah mereka di alam sana ya Allah. Ya Allah, ampun dosa isteri-isteri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, adik-beradik kami ya Allah, kaum keluarga kami ya Allah, sahabat handai kami ya Allah, jiran-jiran tetangga kami ya Allah, orang-orang kampung kami ya Allah, guru-guru, alim ulama, ustaz-ustaz yang pernah mengajar kami ya Allah. Begitu juga umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandangan kebencian dan kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, murahkan rezeki kami, siapkanlah tubuh badan kami, selesaikanlah segala masalah kami dalam mentaati seluruh perintah-Mu, menjadi kehidupan cara bergerak kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami dan lahirkanlah berzuriat keturunan kami sampai kiamat di kalangan anak yang saleh-salehah, anak yang alim-alimah, anak yang hafiz-hafizah, anak yang da'i-da'iyah yang sedia mendakwahkan dan memperjuangkan dan membangunkan agama Kau seluruh alam seperti sahabat dan sahabiah ya Allah. Ya Allah, jadikan lelaki-lelaki di tanah air kami seperti lelaki-lelaki di zaman Nabi SAW ya Allah. Jadikanlah wanita-wanita di tanah air kami seperti wanita-wanita zaman Nabi SAW ya Allah. Ini anak-anak wanita kami ada yang rusak ya Allah. Betapa sedih hati Nabi kalau lihat anak-anak wanita kami zaman ni ya Allah. Jadikanlah wanita-wanita di tanah air kami seperti wanita-wanita zaman Nabi ya Allah, yang tutup aurat dengan sempurna ya Allah, yang taat kepada Engkau, yang taat kepada Nabi, taat kepada suami mereka ya Allah, yang taat kepada ibu ayah mereka ya Allah. Jadikanlah anak-anak di tanah air kami seperti anak-anak di zaman Nabi SAW ya Allah. Jadikanlah ya Allah masjid-masjid, surau-surau, madrasah di seluruh tanah air kami hidup dengan amal 24 jam seperti amal Masjid Nabawi zaman Nabi SAW ya Allah. Jadikanlah ya Allah rumah-rumah di seluruh tanah air kami hidup dengan amalan seperti rumah-rumah sahabat Nabi SAW ya Allah. Jadikanlah ya Allah kampung-kampung di seluruh dunia ya Allah hidup dengan bahagia, hidup dengan penuh kasih sayang ya Allah, hidup suasana agama seperti kampung Madinah di zaman Nabi SAW ya Allah. Ya Allah, kami bodoh, kami tak pandai ya Allah. Dalam kebodohan kami ini Kau pilih kami buat kerja yang mulia ini ya Allah. Malunya kami pada Engkau ya Allah. Ya Allah, Andai hidup baik bagi kami, hidupkan kami akan beriman dan bertakwa padamu ya Allah. Andai mati baik bagi kami ya Allah, syahidkanlah kami di jalan-Mu ya Allah. Matikanlah kami di kota Madinah, di bumi Nabi-Mu ya Allah. Matikanlah kami dengan lantang dan berani mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, kami tak pernah tengok Nabi ya Allah. Kami ingin nak tengok Nabi ya Allah. Kami pergi Madinah, kami cuma dapat tengok makam Nabi ya Allah.
Kami ditinggalkan 1400 tahun ya Allah, yang kami cuma dengar kisah-kisah Nabi daripada ustaz-ustaz kami ya Allah. Betapa rindu dan cintanya kami pada Nabi ya Allah. Kerana cinta dan rindu ini ya Allah, kami belajar-belajar untuk buat kerja Nabi ya Allah. Kami yang bodoh ni ya Allah sedang belajar ya Allah. Kalau kami salah, maafkan kami ya Allah. Kami belajar-belajar untuk bawa manusia pada Engkau, kerana kami dengar Nabi gembira kalau kami bawa manusia pada Engkau ya Allah. Tanpa Nabi lagi akan diutuskan ya Allah. Kami sedang belajar-belajar ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sebab cinta ini ya Allah, sebab air mata yang kami jatuhkan semata-mata cinta dan rindu pada Nabi ini Allah. Sebab untuk dikubur bila kami ditanya siapa Nabi kamu, kami boleh jawab Nabi kami Nabi SAW ya Allah. Kami takut ya Allah, kalau dalam hidup orang nampak macam kami buat dakwah, tapi rupanya kami ditolak oleh Engkau dan Nabi ya Allah. Kami takut ya Allah, hidup kami siang malam, orang nampak macam buat dakwah, tetapi rupanya Engkau tak terima kami ya Allah. Terimalah kami ya Allah. Korban kami yang sedikit diterimalah ya Allah. Kesianlah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sebab kecintaan kami ini ya Allah, untuk kami dapat minum di telapak tangan Nabi di Telaga Kausar ya Allah. Kami nak cium tangan Nabi ya Allah. Kami nak dakap Nabi ya Allah. Kami nak pandang wajah Nabi kami ya Allah. Hari ini kami belajar-belajar pakai serban, beli janggut, pakai jubah, semata-mata kerana kami nak belajar ikut Nabi ya Allah. Kerana ulama beritahu inilah pakaian Nabi ya Allah. Ya Allah, terimalah kami ya Allah. Ada di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Yang ada masalah, selesaikanlah masalah dia ya Allah. Yang ada hutang, saya hutang piutang dia ya Allah. Yang lemah, kau kuatkanlah dia ya Allah. Ya Allah, yang ada hajat, tunaikanlah hajat dia ya Allah. Yang belum ketemu jodoh, temukan jodoh dia ya Allah. Yang belum punya zuriat, gunakanlah dia zuriat ya Allah. Ya Allah, yang ada keinginan untuk bergerak berdakwah ke jalan-Mu, mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Dan bantulah ya Allah jemaah-jemaah dakwah yang sedang bergerak di seluruh dunia ya Allah. Begitu juga ya Allah, orang yang ada keinginan untuk sampai di kota Mekah untuk haji, sempurnakan keinginan mereka ya Allah sebelum mereka mati. Ya Allah, ya Allah, akhir sekali kami minta ya Allah, apa-apa saja yang Nabi minta kebaikan untuk kami, yang itu kami minta juga ya Allah. Apa-apa saja keburukan yang Nabi minta supaya jauh daripada kami, itu kami minta jauhkan ya Allah. Kau Maha mendengar, terima doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah tuan-tuan, ada pengumuman sikit Esok subuh juga ada bayan mana tu? Bayan amin. Mana Abdullah Amin. Okey, insyaAllah tuan dan muslimat sekalian, insyaAllah lepas kita menunaikan solat ba'diyah isyak, kita ada jamuan yang disediakan, insyaAllah jemput semualah. Dan juga selepas makan nanti dalam pukul 9.45, insyaAllah kita akan bergerak ke kemah di belakang.